Apabila kita bercakap tentang kontrak sosial, kita bukannya merujuk kepada dokumen tertentu. Memang kalau kita cari dokumen yang bernama kontrak sosial, kita tak akan jumpa dokumen tersebut. Tetapi ia adalah perkara yang telah melatari pembentukan perlembagaan. Bagaimana Suruhanjaya REIT yang telah mengkaji, meminta latar belakang ataupun pendapat ramai yang meraihkan kepelbagaian kaum dan etnik di Malaysia, akhirnya berjaya membentuk perlembagaan, dan perlembagaan ini bukanlah daripada sudut pandang satu kaum saja, bahkan daripada pelbagai kaum. Justeru uh, latar belakang perlembagaan inilah yang dinamakan kontrak sosial, iaitu persetujuan semua kaum dengan latar belakang perlembagaan tersebut. Justru kita namakan ataupun kita sebut kontrak sosial, semua kaum Melayu dan bukan Melayu bersetuju atas beberapa perkara yang sangat penting demi kestabilan negara. Melalui kontrak sosial ni, orang bukan Melayu telah diberikan hak kewarganegaraan yang longgar berasaskan prinsip jus soli, dengan syarat pengetahuan mereka berbahasa Melayu. Semua orang mendapat warga negara berdasarkan kelahiran dengan syarat mereka mengetahui bahasa Melayu, khususnya bagi bukan Melayu lah. Manakala orang Melayu pula diperuntukkan, mendapat peruntukan dalam perlembagaan berkenaan perkara-perkara ataupun unsur-unsur tradisi, iaitu berkenaan dengan agama Islam, berkenaan dengan status bahasa Melayu, berkenaan dengan kedudukan keistimewaan orang Melayu dan kedudukan Raja-Raja Melayu. Akhirnya Perlembagaan Malaya ini diisytiharkan pada 31 Ogos 1957 dan ianya diperbaharui apabila Singapura, Sabah dan Sarawak bergabung untuk membentuk Malaysia pada 16 September 1963. Sekarang kita hendak bercakap tentang unsur-unsur tradisi ini. Unsur-unsur tradisi inilah yang membentuk sebenarnya atau menjadi tiang seri kepada hubungan etnik. Unsur-unsur tradisi ini adalah faktor penting yang mewujudkan identiti Malaysia yang memupukkan persefahaman ke arah perpaduan. Sebagaimana yang kita sebut tadi, ianya melibatkan, ia juga adalah sebahagian daripada kontrak sosial yang telah disepakati semasa perlembagaan mahu digubal. Unsur tradisi ini meliputi bahasa Melayu, agama Islam, kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera Sabah Sarawak, dan juga kedaulatan dan juga pemerintahan raja-raja. Perlindungan terhadap unsur-unsur tradisi ini adalah sangat penting untuk menstabilkan sistem politik negara. Ia merupakan perkara-perkara yang sangat-sangat sensitif. Sekiranya diganggu-gugat, ianya boleh menimbulkan kekucar-kaciran dan huru-hara. Justru ia turut dilindungi di bawah Akta Hasutan. Dan sebarang perbincangannya di media awam, di ruang awam, adalah dianggap sebagai perkara sensitif. Perbincangan untuk menggugatnya ataupun mempertikaikan unsur-unsur ini dianggap sebagai perkara yang sensitif. Perkara berikut adalah perkara yang menyentuh hubungan etnik dalam perlembagaan. Perkara 3, perkara 8, perkara 10 dan perkara 38. Perkara 3 ialah berkenaan dengan Islam sebagai agama persekutuan. Perkara 8 ialah berkenaan dengan hak-hak kesamarataan, hak-hak warga negara, dengan pengecualian peruntukan ini dalam soal agama, kedudukan istimewa orang Melayu dan seumpamanya. Perkara ke-10 ialah batasan hak kebebasan bersuara daripada menyentuh kedudukan raja-raja Islam, orang Melayu dan juga kewarganegaraan. Manakala perkara 38 ialah kuasa Majlis Raja-Raja untuk menghalang Parlimen daripada membuat undang-undang yang menyentuh tentang hak Raja-Raja Melayu, hak orang Melayu, hak status agama Islam dan seumpamanya. Selanjutnya ialah perkara 150, perkara 152, perkara 153, perkara 89 dan perkara 14. Ianya masih lagi perkara-perkara yang menjadi sebahagian daripada unsur tradisi, iaitu kedudukan agama Islam, adat istiadat Melayu, Bumiputera Sabah Sarawak. Perkara 192 tentang bahasa Melayu, hak ataupun kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan juga tanpa menafikan hak bangsa lain untuk mengamalkan bahasa mereka. Perkara 153 tentang hak istimewa orang Melayu tanpa menafikan kedudukan sah kaum lain. Perkara 89 berkenaan tanah rezak Melayu dan perkara 14 tentang kewarganegaraan.